Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Haji Idris bin Syaudi, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaut, Daerah Batang Padang dan ahli kumpulan yang saya kasihi. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Idris kerana sudi menerima pelawaan untuk menjadi responden bagi kajian kes yang sedang kami jalankan. Jadi buat pengetahuan Ustaz, kami merupakan pelajar daripada Universiti Pendidikan Sultan Idris yang mengambil kursus KPP 3014 iaitu pembelajaran dan perkembangan pelajar pada semester ini. Jadi kursus ni memerlukan kami untuk menjalankan kajian kes lah dan kami telah bersepakat untuk menjalankan kajian mengenai isu gangguan persekitaran, pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 semasa pandemik di SMK Felda Bersaut, daerah Batang Padang. Dan sesi temu bual ini juga akan dirakam untuk dijadikan sebagai salah satu rujukan untuk kami, untuk kajian kes kami. Jadi sekarang kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Kristina binti Ahmad Fizal, pelajar ISMP Reka Cipta. Terusnya Aziani. Assalamualaikum. Nama saya Aziani binti Linus dan saya juga pelajar ISMP Reka Cipta. Reka Cipta. Ya. Seterusnya. Siapa-siapa saja boleh teruskan. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Awang Husaini bin Awang Zainal. Saya mengambil jurusan ISMP Reka Cipta. Banyak Reka Cipta banyak. Salam sejahtera. Nama saya Anas Lesin Cheng, jurusan ISMP Reka Cipta. FC. Akan tutup semua ni. Tak dengar Kak Sela. Nurhanis Izzati boleh teruskan dulu. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Nurhani Zati binti Razahan. Saya mengambil kursus AC10 kejuruteraan PCN. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Syaila binti Yusuf, ISMP Reka Cipta, semester 3. Hello, selamat malam. Dengar. Saya Kristi Amber, mengambil jurusan ISM kejuruteraan Perisian. Selamat sejahtera Ustaz, nama saya Kitika dan saya mengambil jurusan ISMP TESA. Baiklah Ustaz, jadi sebelum saya teruskan sesi temu bual ini, jadi saya akan berkongsi sedikit mengenai butiran Ustaz dengan ahli-ahli yang lain. Jadi nama penuh beliau adalah Haji Idris bin Syaudi dan berusia 50 tahun. Beliau sedang berkhidmat di SMK Felda Bersaut, daerah Batang Padang, Perak dan menggalas jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid. Jadi sesi temu bual ini akan diteruskan lagi dengan menjemput saudari Aziani untuk menerangkan tentang jenis-jenis soalan yang terdapat di dalam sesi ini. Dipersilakan Aziani. Baiklah, saya akan menerangkan agenda yang akan kita bincangkan pada hari ini. Terdapat dua jenis soalan yang berkait dengan objektif utama perbincangan yang akan diajukan kepada responden. Antaranya ialah soalan umum yang menerangkan serba sedikit maklumat dan latar belakang responden kita. Seterusnya soalan khusus yang akan membincangkan mengenai faktor, kesan dan cadangan bagi tajuk kita, iaitu isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 semasa pandemik di Sekolah Menengah Kebangsaan
Kebangsaan Felda Bersaut Daerah Batang Padang. Baiklah, tanpa melengahkan masa, kita akan terus beralih kepada responden iaitu Ustaz Idris bagi soalan umum yang akan dikemukakan oleh saudari Suhaila dan juga saudari Ana. Dipersilakan. Okey, bersedia terima soalan. Assalamualaikum. Saya dan Ana akan menanyakan soalan umum lah berkenaan Ustaz. Baiklah, soalan yang pertama. Okey, boleh tak Ustaz ceritakan sedikit latar belakang dan berapa lamakah Ustaz dah berkhidmat di sekolah SMK Felda Bersaut? Oh, soalan umum itu. Okay, terima kasih kepada semua bagi kerjasama yang sangat baik setakat ini. Sekolah Bersaut ini adalah baru bagi saya, baru 8 bulan. Sebelum ni di SMK Buyong Adil, kawasan bandar. Sekarang kita pergi ke SMK Bersaut, kawasan Felda. Jadi dari segi murid pembelajaran tu sangat agak berbeza lah. Okey, jawab soalan saya yang pertama ya. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Okey, soalan seterusnya. Bagaimanakah skop kerja umum bagi Ustaz lah memegang sebagai jawatan sebagai penolong kanan hal ehwal murid di sekolah? Okey, kalau tanya dari segi kerja, dia sebenarnya hal ehwal murid ini adalah satu jawatan yang tanggungjawabnya sangat besar. Maknanya apa saja berkaitan dengan murid adalah di bawah tanggungjawab penolong kanan hal ehwal murid. Sebab tu dia nama hal ehwal murid. Daripada cara belajarnya, daripada sakit demamnya pun kena ambil tahu juga. Kan? Kalau dulu, kalau ni di Sabah dulu contohnya pengalaman saya kan. Di SMK Sandakan tu dia ada asrama. Di situ dia dah macam kita ganti macam ibu bapa dia lah. Macam di Bersaut ini maknanya apa saja hal berkaitan dengan masalah murid, belajar ke, sakit demamnya ke, macam-macam lah berkaitan dengan hal ehwal murid, keselamatannya, ada tanggungjawab di bawah penolong kanan tu secara umum. Okay? Dan penolong kanan hal ehwal murid perlu mesra lah. Sebab kita saya teruskan lah macam di Bersaut ini, sejak saya masuk 8 bulan itu, saya perkenalkan satu slogan baru iaitu hal ehwal murid. H itu kepada hadanah. Hadanah tahu apa hadanah tu? Itu kalau orang rumah tangga dia tahu kisah, iaitu hak penjagaan anak-anak kan. Yalah, okey. Kemudian E itu efisien dan M itu murid. M itu mesra. Itu slogan untuk hal ehwal murid bagi SMK Felda Bersaut yang baru diperkenalkan tahun inilah sebab saya baru masuk situ. Jadi HEM bermaksud singkatan kepada hadanah, efisien dan mesra. Khusus untuk sekolah menengah Felda Bersaut. Okey. Baiklah Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya. Untuk profession Ustaz ni kan sebagai PKHEM selalu dan berhubung dengan ibu bapa. Maksudnya nama pun hak ehwal murid maafkan selalu, tapi macam mana perkara yang menyebabkan ibu bapa tu macam mana pasal tingkah laku pelajar ni memang akan diambil tahu oleh bapa. Jadi macam mana Ustaz nak selesaikan masalah ni macam tu lah. Okey, dia hak ehwal murid, menekan hak ehwal murid mesti mempunyai hubungan yang sangat baik dengan ibu bapa. Okey, dan saya setakat ini sepanjang saya berada selama 8 bulan di SMK Felda Bersaut ini, boleh kata hampir setiap hari kita akan berhubung dengan ibu bapa, kecuali Sabtu Ahad dah. Tapi kadang-kadang ada juga yang mesej ke saya biasanya pakai WhatsApp lah sekarang kan. Terutamanya kalau yang sekarang ini ialah berkaitan dengan masalah murid tidak ikut kelas, PGPR, masalah mereka berpindah sekolah, masalah macam-macam lah juga. Ada yang setengah tu juga kita akan forward kepada kaunselor untuk selesaikan masalahnya. Okey. Maknanya dengan kata lain, saya sebagai PKHEM
kita cuba untuk berhubung dengan ibu bapa dan kena selalu pergi ke masjid. Macam di Bersaut tu selalu saya pergi waktu asar lah. Jadi kita akan jumpa dengan sana, waktu asar jumpa sana. Secara tak langsung mereka kenal siapa saya dan di situ juga mereka akan terangkan dengan beberapa masalah berkaitan dengan tingkah laku pelajar. Sebab di Bersaut ni saya rasa hampir 1/3 daripadanya tinggal dengan datuk dan nenek. Penjagaan datuk dan nenek beza dengan mak ayah kan. Nakal cucu datuk nenek nak marah tak macam mak ayah marah. Okay. Nanti kita cerita panjang lagi. Dia ada kaitan tu dengan pembelajaran PDPR. Okay. InsyaAllah. Okay, lama tak ni? Sejam. InsyaAllah boleh. Okay Ustaz, seterusnya soalan itu saya akan berikan kepada Ana Celestine berkaitan dengan soalan umum. Okay Ana, sila teruskan. Okay, soalan sebelum tu saya perkenalkan diri balik. Saya Ana Celestine Chai, ISMP Reka Cipta semester 3. Di sini saya akan bertanyakan suatu soalan kepada Ustaz adalah pada masa ini, iaitu lebih tepatnya revolusi industri 4.0, pengetahuan dalam teknologi maklumat antara perkara yang terpenting dalam industri dan tidak ketinggalan juga dalam dunia persekolahan. Melihat kepada situasi sekarang iaitu wabak pandemik COVID-19, banyak menggunakan gadget-gadget serta peralatan elektronik yang perlu diaplikasi dalam pelajaran. Bolehkah Ustaz menceritakan bagaimana sekolah kebangsaan Felda Bersaut, daerah Batang Padang? Apakah pandangan Ustaz tentang situasi tersebut? Oh, pandangan. Ini kalau cerita orang Sabah ni, pandangan saya ni kabur-kabur. Okey, kita sedikit. Kalau nak cerita pasal tu sebenarnya panjang ceritanya sebab di Bersaut ni dia ada bahagian-bahagian latar belakang yang macam-macam kan. Untuk pengetahuan semualah, SMK Felda Bersaut ni kita setakat ini ada 488 orang murid. Okey, 488. Tak banyak. Kalau ada setengah sekolah dulu yang baru masuk tu saja dia cerita dekat saya 400 itu adalah jumlah satu tingkatan. Satu tingkatan saja, tingkatan 2. Kita 488 semua tingkatan. Okey. Dan tingkatan 5 kita tahun ini saja tingkatan 5 kita ada lebih kurang dalam 78 orang lah. Tak ramai dah, tak sampai 80 macam itulah kan. Nanti ada kurang masuk. Okey. Dari segi buat pandemik ini menggunakan gadget-gadget, peralatan elektronik, semua kan. Kalau di Bersaut ini yang mana yang ada tu memang ada lah. Yang ada yang tak ada memang tak ada langsung. Sehingga kan sejak kita buat kelas PDPR bermula hari tu tahun sudah lagi dah ada kelas kan. Dia tak pernah ikut langsung. Sampailah pendaftaran tahun ini tiba-tiba dia datang bagi tahu nak masuk kelas. Itu. Persoalannya begitulah, maknanya sekarang ini dia memang di Bersaut memang ada masalah sikit. Sebab dia ada pengaruh dari segi pendapatan, mungkin pendapatan ibu bapanya kot sebab dia tinggal dengan datuk nenek. Kan? Datuk nenek. Setengah tu dia bagi tapi maknanya nanti kita cerita lagi, dia soalan kepada khusus. Ini baru umum berkaitan dengan menggunakan gadget-gadget peralatan elektronik yang perlu diaplikasi dalam pelajaran kan. Okey. Sekolah Bersaut setakat ini dia ada budak murid yang boleh ikut dengan sangat baik. Bila kita buka PDPR 7.30 dia dah on. Ada setengah tu sebahagiannya buka 7.30 malam baru on. Dia ada beza sikit sebab ada nanti sebab-sebabnya. Kalau tanya pada khususnya itulah, ini secara umum. Tapi kalau agak tak jelas nanti boleh tanya semula boleh setakat ni boleh. Okey. Bagi ini dulu gambaran awal. Okey. Next. Okey, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Seterusnya kami akan beralih kepada soalan khusus yang
berkaitan dengan tajuk pada malam ini, iaitu isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 semasa pandemik di Sekolah Menengah Kebangsaan Firda Bersaud daerah Batang Padang, yang akan disambung oleh Saudari Kristi dan Saudari Kertika berkaitan faktor-faktor berlakunya isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Firda Bersaud daerah Batang Padang. Dipersilakan. Terima kasih kepada Ana. Sebelum itu, saya ucapkan selamat malam dan salam kenal kepada Ustadz. Sebelum itu, saya memperkenalkan diri saya lagi. Saya Kristi Ember dan pada malam ini saya akan meneruskan temu bual pada hari ini dengan soalan khusus. Baiklah, soalan pertama yang kami akan ajukan yaitu, apakah isu serta jenis gangguan yang sering terjadi kepada guru sepanjang pembelajaran ketika pandemik COVID-19 melanda di Sekolah Menengah Kebangsaan Firda Bersaud daerah Batang Pinang? Okey, terima kasih. Jawab ya. Terima kasih kepada soalan. Kita pergi kepada khusus. Ini ada catatan ke nanti? Ataupun kalau ada masa nanti saya cuba buat dalam bentuk PowerPoint, saya bagi dalam pada masa yang lain ya. Okey, ini secara ni dulu. Okey, kalau ikut dari segi gangguan. Ini gangguan ni bahaya ni soalan ni, gangguan. Okey. Mungkin boleh kita katakan cabaran lah. Cabaran, gangguan dan cabaran kepada guru dulu kan. Nanti kita pergi kepada murid kan, betul. Okey. Pertama sekali ialah kepakaran. Kepakaran menggunakan peralatan teknologi dan inovasi. Okey. Kepakaran ni maksudnya zaman kami jadi guru, masa diajar, masa mengambil diploma pendidikan kan, masa tu pun guna OHP saja. OHP tahu, overhead projector, yang tulis atas tu letak situ. Lepas tu sekarang dia dah pergi kepada bentuk yang sangat berbeza. Jadi guru-guru atas inisiatif sendiri terpaksa explore, cari pengalaman macam mana nak menggunakan peralatan teknologi dan inovasi mengikut perkembangan semasa kan. Kalau setakat contohnya kalau handphone tu perlu agak tinggi sikit dia punya, boleh capai untuk capaiannya, jenis-jenisnya. Dia tak boleh yang pakai orang kata, orang seorang sebut bukan kaling-kaling punya handphone. Nanti masuk gambar, tak masuk tu tak bergerak. Okay, itu cabaran pertama, maknanya kepakaran tenaga pengajar. Guru perlu cari ilmu macam mana supaya dia lebih advance daripada muridnya. Okey. Yang kedua berkaitan dengan gangguan, bukan gangguan, cabaran, capaian kepada kemudahan internet. Okay. Sebab guru waktu PDPR COVID ni, dia tidak boleh 100% guru datang ke sekolah. Kalau di sekolah internet agak laju. Tapi dia kena duduk di rumah. Bila duduk di rumah, kadang-kadang line itu faham sajalah kan. Okey. Maknanya capaian internet ni dia sangat paling penting lah kira. Jadi ada masalah sikit. Ada yang laju, ada yang tak laju. Tambah-tambah kalau kita buat soalan guna Google Form, murid nak masuk memang lambat. Murid kita, dia masuk dalam masa 30 saat tak boleh masuk, dia akan left. Dia tak nak. Biasalah kan. Kita ikut-ikut, tak ada apalah. Tak payahlah. Okey. Sudah berapa tu? 2 kan? Yang ketiga. 2. Yang ketiga. Yang ketiga, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk mengajar. Maknanya suasana tidak kondusif untuk mengajar. Kita jadi cikgu, nak mengajar, tempat yang kita ada tu tak selesa. Yalah, bukan semua rumah guru tu hebat kan. Ada, kalau anak dia ada 5-6, sekolah rendah, semua sekolah rendah. Ada yang kecil-kecil. Tambah kalau cikgu yang perempuan. Ini di Bersaud lah, kita tempuh dari Bersaud kan. Memang itu halangan lah tu kan. Tambah pula macam ada anak-anak dia pula macam korang ni tengah belajar dekat UPSI contohnya.
kakaknya belajar sebelah sana, anak yang kecil belajar sebelah sini, dia duduk tengah-tengah. Itu salah satu juga guru. Okey, sudah 3. Kemudian yang keempat, ini khususlah, iaitu guru terpaksa mengurus anak-anak di rumah. Ini biasa yang perempuan. Yang laki-laki guru dia agak senang sikit. Tapi tak masuk macam tu. Tapi kalau dua-dua guru, kita bayangkan kalau dua-dua cikgu, di pesawat ada dua-dua cikgu, macam mana dia nak mengajar? Dia nak urus PDPR. Bilik sama-sama duduk. Seorang ruang tamu, seorang ruang dapur mengajar. Kalau dia mengajar HRT tu boleh lah. Itu maknanya tu salah satu halangan. Saya rasa mungkin guru-guru di sekolah lain pun lebih kurang juga. Iaitu yang keempat terpaksa menguruskan anak-anak di rumah dia, nombor 4. Yang kelima, penyampaian keberkesanan dari segi penyampaian dan pengajaran. Penyampaian pengajaran tu berkesan ke tak berkesan? Sebab kalau kita online ini, online, setengah murid, kalaupun kita guna Meet macam ni, dia bukan buka gambar dia, muka dia lah, dia tak tunjuk. Kristian gue dah kena. Tambah pula macam budak yang murid yang baru-baru kan tahun ni, tingkatan 1 ataupun tingkatan 5 murid baru. Kita tak kenal. Tak tahu siapa. Pula dia masuk bukan atas nama dia. Dia masuk atas nama orang lain. Atas nama mak dia. Kita pun panggil. Rupanya itu mak dia. Handphone. Okay. Setakat ini saya dapat buat kesimpulan ada 5 lah. Boleh catat ke? Nak ulang balik ke macam mana? Ada 5. Boleh. Boleh catat. Tak catat pun nanti boleh tengok balik video tu kan. Itu guru. Okay. Boleh jawab ke setakat ni? Kalau tak ada nanti tanya balik ya. Kalau tak teruskan tanya semula. Okey. Sekarang kita ke soalan yang kedua. Baiklah, apakah faktor yang menyebabkan gangguan-gangguan seperti itu kerap berlaku kepada guru-guru dan pelajar, khususnya tingkatan 5, semasa sesi PDPR berjalan sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Felda Kebangsaan Besaut, daerah Batang Pinang? Daerah Batang Padang. Sorry, minta maaf. Tak apa. Okey, tadi jenis gangguan dia, jenis. Sekarang faktor macam lebih kurang, macam lebih kurang aja macam mana nak jawab tu. Tak apalah nanti. Mungkin boleh elaborate lagi. Macam tu lah. Okey. Tang mana saya nak pergi elaborate ni? Saya rasa kita boleh elaborate kepada bagian perspektif pelajar. Pelajar. Okay. Jangan formal sangat, santai-santai tak apa. Apa pensyarah okey, usi semua okey pensyarah dia. Betul. Dia faham. Sebab cara kami mengajar macam saya lah sendiri kan. Kalau mengajar murid-murid SMT Besaut, kita tak boleh serius sangat bah. Nanti saya adalah budak yang left group. Saya nak cerita kamu, masa saya di Buyung Adil, itu sekolah bandar kan. Okey. Kita masuk dalam macam ni meet, kita buat formal, sekejap saja. Besok dia left group. Lepas tu, cara kita nak tarik balik, kita buatlah sikit macam-macam. Lepas tu dia balas. Dia tak mau nak formal, dia tak nak formal. Okey, awang tadi tanya apa berkaitan dengan pelajar ya? Okay. Ya, betul. Macam lebih kurang juga lah kot ni. Iaitu pertamanya kalau dari segi pelajar, capaian kepada kemudahan internet. Capaian kepada kemudahan internet. Kan? Macam sekarang pelajar-pelajar ni sekarang duduk di mana? Rumah masing-masing ke ni? Asrama Rumah. Dekat rumah. Internet. Ada yang rumah, ada yang kawasan asrama. Kasih Tanjung Malim je semua kan? Ada yang duduk Sabah? Ada saya. Belum lagi bersemuka, masih di sana lah. Okey. Ya. Okey, capaian internet lah yang jadi masalah ni. Dan dia menjadikan aspek yang paling penting sekali. Maknanya pelajar, murid tu dia perlu ada persiapan terkini untuk mengakses program-program. Kan? Di Besaut, kita banyak guna WhatsApp. Tapi sebenarnya WhatsApp tidak sesuai sangat dengan pembelajaran. Sebab ada tertentu dia tak boleh nak masuk dengan cepat seperti Word, Excel, PowerPoint semua kan. Kalau di Buyung Adil, sekolah di bandar,
Sekolah bandar lah. Sekolah bandar dia guna Telegram semua. Tapi bila kita bawa Telegram semua ke vendor bersaut, dia jadi masalah. Itu yang maksudnya tadi, capaian kepada kemudahan internet. Mereka tak boleh masuk. Mereka boleh ikut WhatsApp je, media sosial. Jadi terpaksa cara PDPR tu agak berbeza sikit. Kan? Contoh soalan kita masuk dalam WhatsApp, dia jawab. Kemudian dia perlu tunjukkan macam mana dia jawab. Contoh kalau peningkat Islam tu, kalau hafazan tu, dia kena hafal, tunjuk muka, rakam video, dia tunjuk balik kat kita. Okey? Itu kat bersaut banyak halangannya. Tapi kaunselor beritahu, ini cerita kat bersaut je lah kan. Kaunselor beritahu murid-murid ni selalu on apa nama tu? IG, Instagram lah. Instagram boleh, WhatsApp boleh, Telegram tak boleh pula. Itu yang saya masih lagi buat kerja. Apa masalahnya kan? Tapi kalau soalan ni tunggu khususnya pada tingkatan 5. Okey, tingkatan 5. Tingkatan 5 di SMK bersaut. Kalau dia ada 5 kelas. Kelas sains dipanggil STEM, kelas kedua yang ada perniagaan. Okey. Dan seterusnya lah dia ada 5 yang dia ada pendidikan seni, dia ada tasawuf Islam dan kelas yang akhir sekali kelas 5K. 5K ni rumah kenanga yang ada tasawuf Islam saja. Seni pun sekolah tak bagi dia ambil. Ini maknanya kelas yang terakhir lah. Okay. Dia ada daripada 16 orang itu yang hadir PDPR hanya dalam tak sampai 10. 5 orang je. Kita bayangkan macam mana bila buka sekolah nanti berapa bulan dah banyak tertinggal. Jadi tapi murid-murid ini kita ada plan lah. Dari segi haiwan murid kita plan mereka sekurang-kurangnya lulus pun sudah okey. Kan? Kita nak capai dia sampai A tu dia perlu usaha lebih lah. Okey. Itu capaian internet. Okey. Yang kedua, mungkin mereka tiada kemudahan komputer atau telefon bimbit. Kemudahan komputer dan telefon bimbit memang tak ada. Setengah tu memang tak ada. Ini bukan kadang kita tak percaya mesti semua ada. Rupanya betul memang tak ada. Saya tak ada Ustaz telefon. Ada yang jenis yang tak canggih lah. Dia pun malu nak tunjuk. Kesian juga kat dia. Tapi maknanya ni dia sebenarnya atas inisiatif ibu bapa juga dia akan cari. Sebabnya dalam satu keluarga dia ada 5 beradik contohnya. 2 sekolah menengah, 3 sekolah rendah. Kan nak beli 5 telefon. Mak ayahnya lagi sudah ada 7. Itu antara masalahnya. Okey. Kemudian yang ketiga sudah 2 kan. Sama lebih kurang macam guru tadi lah. Suasana tidak kondusif untuk belajar di rumah. Tidak kondusif ni dia macam tak selesa lah. Kan. Itu sebab mereka cari tempat lain. Kan. Macam di Sabah dulu dia masuk, dia cari internet kat mana dia pergi, dia panjat pokok, kesian kat dia. Dia jatuh pula tu. Dekat bersaut ni dia tak ada sebab pokok kelapa sawit tak boleh dipanjat. Jadi dia rasa susah sangat, dia tak masuklah grup. Sebab kelas yang belakang ini ada juga yang kita kesan muridnya sebab dia tak ikut PDPR tu sebab dia kerja. Dia tolong ayahnya bekerja. Dapat sikit duit kan untuk dia. Jadi nanti hari kalau nak fikir macam kesan semua kita nak tahu nanti bila dah berjumpa nanti belajar secara bersemuka, kemudian dalam bulan 5 tu kita ada ujian sikit, di situ baru kita dapat kesannya macam mana. Okey ke? Ketika okey ke? Nyak ngangguk-ngangguk je ni. Okey. Tadi dah berapa saya bagi? 3 je. Cakap banyak. Okey. Yang keempat, keberkesanan pembelajaran. Pembelajaran online dia tidak mendisiplinkan pelajar dan juga menyebabkan pelajar belajar sambil lewat. Sambil lewat. Kerana dalam konsep PDPR ini, murid dibenarkan dikira hadir. Sekiranya dia bagi tahu kepada cikgu saya tak boleh ikut PDPR sekarang. Saya boleh ikut malam ni. Dia jabalas macam tu. Kira hadir. Pertama, kalau kelas tu 7.30 sampai pukul 8.30, kita akan menggunakan WhatsApp tu, kita akan cek kehadiran. Okey, kehadiran, tarikh berapa, hari apa, masa apa. Kemudian murid akan balas. Dia hadir kan. Tapi kita tak nampak dia hadir betul ke tak.
Dia cakap je. Hadir sampai 10 orang. Tapi yang ikut tak ada. Itu sebab guru kena yang macam faktor yang pertama mula-mula saya sebut tadi, guru perlu ada ilmu lah tentang berkaitan dengan ni. Maknanya guru kena ngajar cara yang pelbagai. Kali pertama, minggu pertama dia tunjuk dia macam yang korang tunjuk je. Soalan khusus faktor kan. Dia nampak gambar kan. Kemudian minggu yang berikutnya kena ada gambar dia kat bawah. Gambar cikgu kat bawah tu tepi, bergerak. Saya guna apa? Saya tak ingat dah, ada program yang dia guna tu. Jadi seolah-olah murid tengok, oh cikgu tu sedang tengok kita. Padahal benda tu dirakam. Okey. Kemudian itu keberkesanan lah. Maknanya kalau dekat ni kurang berkesan, kurang lah. Seterusnya penyalahgunaan internet. Bila murid-murid ni dah buka internet, dia nak belajar, kan kadang-kadang masuk tiba-tiba benda lain. Benda terkejut masuk benda-benda, dia tak sangka. Dia pun dia layan yang tu dulu. Lepas tu tak belajar. Okay? Penyalahgunaan internet ini boleh elaborate sendiri ni nanti. Kan? Ramai ni fikir-fikir macam mana cari dalam internet semua kan. Maksudnya penyalahgunaan internet ni macam gangguan media sosial lah. Macam tu. Ya, gangguan media sosial. Terutama kalau dia minat kan, minat satu artis tu kan. Korea. Kita tengah ngajar, kadang kawan dia saja-saja usik dia, sak dia masuk benda lain. Dia layan tu dulu. Biasa budak-budak you pun macam tu. Anak saya pun belajar kat you serupa je macam tu. Ada yang terkenal 5 pun sama je. Tapi benda tu kita perlu hadapilah kat depan. Kan? Itu halangan-halangannya. Okey, setakat ni gitu sajalah kot. Apa lagi? Baiklah Ustaz, saya akan teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan ni bermula dengan satu pernyataan, iaitu persekitaran seperti bilik, ruang tamu atau ruang-ruang di rumah yang ceria dan kondusif antara salah satu faktor kejayaan murid dalam menerima input atau ilmu daripada seseorang guru. Namun, pada ketika ini dengan kurangnya pemantauan guru secara bersemuka menjejaskan lagi nilai peribadi iaitu nilai murni seseorang pelajar sehingga mendatangkan kesan terhadap pembelajarannya. Adakah Ustaz bersetuju dengan statement ini? Sekiranya ya, bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi seseorang pelajar dalam pembelajarannya? Soalan panjang kot, jawapan pendek boleh? Satu ayat. Jawapannya, ya betul. Kurangnya pemantauan guru secara bersemuka mendatangkan kesan terhadap pembelajarannya. Okey, bagaimana dapat mengurus seorang pelajar dalam pembelajaran? Okey, persekitaran, bilik, ruang tamu atau ruang-ruang di rumah yang ceria. Okey. Pada umumnya kalau kita tengok di Besau ini, tempat mereka tinggal memang orang kata luas kawasannya. Kalau dibandingkan dengan setengah tempat kan, mereka ruang tamu, itulah ruang tidur, itulah ruang dia bermain. Kalau di Besau ni rata-rata terutama yang kalau Besau 4-5 kalau tak silap, Besau 5. Okey, dia ada bilik, dia ada ruang tamu, ada semua. Okey. Cuma dari segi kemudahan bilik tu ada, tapi suasana pembelajaran murid itu tidak wujud dalam rumah itu. Maknanya suasana disebut apa? Bi'ah, suasana dalam rumah. Tidak ada, maklumlah kita tinggal dengan sebahagiannya tinggal dengan datuk nenek, sebahagiannya tinggal dengan ibu bapa yang bekerja. Okey, maknanya bapa keluar bekerja, ibu ada juga, ibu dua-dua bekerja. Jadi dia tinggal duduk seorang-seorang. Jadi suasana belajar memang tak ada. Maksudnya hanya tinggal pesan je. Okey. Nanti mak ayah pergi kerja, kau belajar. Anak nak belajar ke kalau mak ayah tak tengok? Kadang-kadang belajar, kadang-kadang tengok sekejap je lah. Sebab ada kes, saya tanya ibu dia kata, ada belajar Ustaz. Sekejap lah. Lepas tu bila saya pergi kerja, dia tak belajar lagi. Okay. Jadi maknanya, dia memang memberi kesan kepada pembelajaran. Okay. Dan dia menjadi bilik dan ruang tamu, bilik dan ruang-ruang tamu tu memang mempengaruhi. Sebab kalau di bandar, ibu bapanya dia sediakan bilik khas belajar. Ada meja untuk belajar. Kalau kita di kawasan Kampung Fedah ni,
dia kebanyakannya dia tak ada meja untuk belajar, dia guna meja makan tu untuk belajar. Kan? Maknanya berpengaruhi lah. Dia sambil duduk situ, kau nak makan ke kau mau belajar? Kejap-kejap baru duduk, ada makan sampai. Okey. Okey. Menjawab soalan ke? Kalau tak jawab nanti tanya balik je. Kamu mungkin anak-anak, saya panggil anak-anak lah ni, dulu anak-anak saya je. Okay, anak-anak semua boleh tanya dari segi WhatsApp, nanti kita jawab lain. Okay, nanti kita untuk melengkapkan. Okey, seterusnya. Sudah pukul berapa? Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Seterusnya kami akan beralih kepada soalan kesan-kesan yang berkaitan dengan isu gangguan persekitaran pembelajaran dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Kedah Bersaut, daerah Batang Padang. Dipersilakan Saudari Nurhanis dan Saudara Awang untuk memberikan soalan berikutnya. Terima kasih Saudari Ketika. Assalamualaikum Ustaz. Saya Hanis. Saya akan teruskan dengan soalan-soalan tentang kesan-kesan yang berkaitan dengan isu kita pada malam ini. Untuk soalan pertama, gangguan persekitaran sewaktu pandemik COVID-19 merupakan salah satu punca PDPR tidak menunjukkan kesan yang signifikan terhadap perubahan seseorang murid jika dibandingkan dengan PDP secara bersemuka. Pada pendapat Ustaz, apakah kesan-kesan yang menjejaskan sesi pembelajaran di rumah yang mempengaruhi prestasi pembelajaran? Seterusnya, memberi kesan negatif terhadap aspek jari, jasmani, emosi, rohani dan intelek pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Kedah Bersaut, daerah Batang Padang pada semasa pandemik COVID-19 ini. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih kepada soalan. Okey, ringkasnya soalan ini macam perbandingan antara masa mengajar PDPR dengan bersemuka. Okey, dari segi perbandingan dan kesannya. Okey. Kalau nak betul-betul nak tengok, kita tengok dah PDPR pembelajaran bersemuka nanti baru kita tahu kesannya. Tapi setakat ini kalau ditanya berkaitan dengan jasmani, emosi, rohani, intelek, memang terganggu. PDPR dengan bersemuka sangat berbeza. Kan? Okey, dari segi jasmani. Kalau jasmani ini luarannya kan. Kalau jasmani kalau kita tumpu kepada pendidikan jasmani dan kesihatan. Macam mana nak ngajar online? Hanya cikgu boleh tunjuk okey bergerak macam apa tu? Ada cikgu tu buat satu tau. Dia macam warm up kan. Ada tunjuk aktiviti tu kan. Bergerak sana, bergerak ni 1 2 3 4 5 6 7 8 lagi kira-kira. Macam tu tak apalah. Tapi tetap ada kesannya. Okey. Dari segi jasmaninya. Murid menjadi tidak aktif. Ia duduk dalam tengok video, kalau cikgu dia tunjuk pakai YouTube tajuk tertentu, tengok je tidak bangun. Kalau dalam kelas kita boleh pergi pergerakan dari segi jasmani, guru boleh pergi ke depan tanya tunjukkan matematik. Boleh tunjuk macam mana? Ada masalah sikitlah. Jadi sini cikgu kena guna, ada teknologi yang digunakan untuk memudahkan mengajar macam tu. Tapi kena keluar duit sikitlah. Okey. Emosi memang sama juga. Kan? Kalau kita belajar secara berdepan, murid tu ada masalah, kita boleh pujuk dia, kita boleh tanya dia kenapa. Kan? Kalau PDPR kita tak tahu. Tiba-tiba dia menangis, tak nampak dia tutup kamera, tak tahu. Tapi kalau dalam kelas kita boleh tahu. Okey. Dari segi rohani pun sama. Okey. Ada adab dengan guru belajar kan. Kita ngajar cara matematik, cara macam mana nak membetulkan, dia ada adab dia kalau dalam kelas kan. Ini kalau dalam PDPR di mana kita nak tunjuk cara terbaik menghafal, mengingat dan sebagainya. Okey, sama juga dari segi intelek. Maknanya kalau dari segi PDPR ini sangat banyak bezanya. Dia ada pendekatan yang berlainan dengan secara bersemuka. Okey, kemudian kalau kita rujuk kepada tingkatan 5 Sekolah Menengah Kedah Bersaut. Okey. Untuk kelas-kelas yang awal macam kelas STEM ni dulu dipanggil kelas sains. Sains teknologi management sekarang dipanggil itu. Sekarang kelas sains. Kalau kelas-kelas macam tu okey.
mereka proaktif. Maknanya kalau cikgu dia bagi 1, 2, 3, mereka sambung terus 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu maksudnya lah. Maknanya cikgu buka jalan, mereka boleh sambung. Kalau kalau kelas yang belakang macam 5K tu, cikgu bagi 1, 2, 3. Dia ikut je 1, 2, 3. Dia tak berkembang. Maknanya dari segi inteleknya terhadlah, terganggulah, dia tak pergi ke mana-mana. Sampai situ je. Kalau cikgu tu kata, okey, sila jawab soalan, isi tempat kosong, kan? Dia tak boleh jawab. Kita kena bagi dia jawapan di atas. Bagi pilihan. Baru dia boleh masuk. Kalau kelas yang pertama, isi tempat kosong, tak bagi jawapan pun dia boleh agak sikit. Okey ke setakat tu? Okey lah tu. Okey, seterusnya. Ustaz, minta maaf mencela. Boleh? Saya ada beberapa soalan. Okey. Nama saya Awang Kuzaini. Minta maaf mencela. Saya tertarik mengenai teknologi yang Ustaz katakan tadi, iaitu yang kena keluarkan sedikit duit lah untuk mendapatkannya. Adakah guru dekat sekolah yang sekarang ini menggunakan teknologi tersebut? Dan boleh tahu apakah teknologi tersebut, tahu nama dia, mungkin kami boleh aplikasikan dalam kami punya pembelajaran buat masa ini. Kamera apa? Okey, itu soalan perangkap dekat saya tu sebenarnya. Apa? Canva. Okey, dia kalau pertama, kalau dari segi yang biasa ni, murid-murid kena ada kita ada guna apa tu? Google Meet biasa kan. Budak mesti guna Google Meet, guna Zoom, guna Google Classroom, guna, saya lupa, saya tak ingat ada satu. Itu pun kita belajar sendiri daripada internet juga. Okey, Canva apa benda saya lupa nama. Sorry. Ya kot apa benda apa saya tak tahu. Saya kadang masuk boleh jalan je, tak ada masalah. Maksudnya situ dia ada macam-macam yang aplikasi yang sekarang yang boleh digunakan. Maknanya guru kena alert. Contohnya, saya tak ingat apa program digunakan tu. Tapi dalam handphone pun ada. Macam kita bagi satu latihan, murid jawab, ditangkap gambar latihan tu dihantar ke kita. Kita tanda dengan program tu. Kemudian kita beri ulasan, kita hantar balik dekat dia. Seolah-olah macam hubungan kita dengan murid tu tak putus. Kan? Kalau pada peringkat permulaan dahulu, masa mula-mula diperkenal PDPR, tahun sudah kan, pada awal bulan 3, bulan 4. Murid hantar kepada guru, guru tak tahu macam mana dia nak balas, macam mana dia nak semak. Kan? Macam kita lah, katalah contoh apa, Suhaila buat latihan, hantar ke saya. Lepas tu saya nak semak balik, saya hantar balik kat Suhaila. Macam mana? Jadi program tu ada dekat situ. Minta maaf lupa pula apa nama program tu. Okey Awang, nanti kita masing-masing lain beritahu lah apa benda. Boleh Ustaz. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Ini pelajar you lagi bijak ni, lagi cepat ni. Boleh. Okey. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang kejap, saya nak mencela. Saya nak tanya berkaitan dengan emosi, sebab sekarang ni memang di kalangan remaja memang sangat ramai di kalangan remaja yang mengalami masalah mental, masalah kesihatan mental. Jadi ada tak di kalangan pelajar tingkatan 5 di sekolah SMK Felda Bersaut ni yang mengalami masalah kesihatan mental ni? Dan jika ada, apa faktor utama mereka yang menyebabkan diorang ada masalah kesihatan mental? Okey, terima kasih soalan ni, macam kaunselor nak tanya ya. Dia kes-kes macam tu kebiasaannya di mana-mana sekolah pun ada, cuma tidak ramai. Tapi dari segi kita bahagian hak ehwal murid, kita perlu kesan dengan cepat murid yang begitu, dan latar belakangnya perlu dirahsiakan. Kan? Cuma secara umumnya kalau di Bersaut ini tak ramailah, tak sampai 5 orang begitu. Tapi yang menyebabkan mereka terganggu mental itu ialah biasanya berkaitan dengan kes perceraian ibu bapa.
kena pula dia bercerai yang budak tu perempuan. Pelajar di tingkatan 5 tu perempuan. Kan? Bila bercerai ibu bapa, dia dijaga oleh orang lain. Yang ada hubungan juga lah, untuk pak saudara ke, mak saudara ke. Nah, okey. Jadi wujud di situ ketidakselesaan dia di rumah. Dia dah besar, tingkatan 5, kan? Jadi suasana belajar perlu ada. Jadi dia akan terganggu. Belajar tak boleh nak bawa, tambah kalau PDPR ni lagi dia tak boleh. Tapi memang dia ada maklumkan lah kepada kaunselor dan kepada PKM. Okay? Memang ada, tapi peratusnya sangat rendah. Walau bagaimanapun kami bagi pihak HEM perlu ambil tindakan yang sangat cepat. Perlu. Bila ada laporan kita akan segera pergi. Sebab ada kes juga yang dia mengalami begitu, dia tak pergi ke sekolah tau. Dia menyurut di mana-mana tempat. Saya beritahu lah semua pada anak-anak ni, kadang dia menyurut di dewan bersaut. Ni orang bersaut siapa ni? Siti Suhaila. Suhaila bersaut mana ni? Saya satu. Kamu tahu mereka selalu kumpul di bersaut mana? Saya tahu Ustaz. Saya tahu. Dewan bersaut 2. Ya. Dewan lama tu. Okey kan? Dewan lama tu. Depa kadang tak pergi ke sekolah. Kita tanya kenapa masalah gini. Dia beritahu kan. Depa beritahu kita pergi dari sana. Saya pernah sekali tu, saya baru je kat sini dalam bulan 8 bulan kan. Bawa motor budak tu. Bawa balik budak perempuan. Kaunselor naik dengan dia. Tanya masalah, memang ada masalah. Tu nak periksa. Mereka nak periksa tapi suasana tu tak ada. Ini kena bantu. Kan? Agak nak cantik lagi kalau grup ini nanti bila dah bersemuka buatlah bakti siswa dekat sini. Cantik tu. Kan? InsyaAllah Ustaz. Saya dulu masih saya masa belajar dulu saya buat bakti siswa di Sabah. Di banyak negeri saya buat, saya ikut-ikut macam tu. Sampai bersaut pun ada. Kadang-kadang jauh bersaut. Okey. Saya nak tambah soalan sikit Ustaz. Dari soalan Kristina tadi, maksudnya daripada emosi yang terjadi kepada pelajar ni berkait jugalah dengan rohani dan intelek diorang. So kesan terhadap pembelajaran rohani tu macam mana Ustaz? Detect macam mana diorang punya perubahan. Okey. Dia bila ada masalah begitu, dia akan ada masalah dari segi apa orang kata, penghayatannya dalam agama tu agak kurang. Kan? Kalau penghayatan agamanya kuat, dia boleh. Kebetulan pula dalam suasana keluarganya juga penghayatan agama kurang juga. Kan? Maknanya kalau dalam itu suasana tu penghayatan agama kuat, dia akan mempengaruhi dia. Walaupun dia ada masalah, mereka akan cepat dapat kesan. Ini maknanya dia tidak ada tempat nak mengadu. Itu sebab ada kes pelajar yang bermasalah ni, yang tingkatan 5 ni, kadang-kadang dia PM personal message dengan kaunselor waktu malam, selepas pukul 2, selepas pukul 3. Tapi cerita masalahnya kita tak boleh hebahkan lah sebab itu menjaga rahsia. Tapi maknanya benda tu wujud. Kalau di besar memang ada. Tapi saya beritahu sekali lagi, dia tidak ramai. Kan? Tapi ada. Tapi walau bagaimanapun dia boleh mempengaruhi juga murid-murid ni. Sebab dia bila penghayatan agama tak ada, kebebasan dia, kalau di bersaut, dah bersaut ni, cerita pasal bersaut soalan jangan marah, cerita bersaut. Tahu Ustaz. Bersaut ni walaupun dia duduk dalam, kira kita agak pedalaman belakang kan, tapi kalau cuba kita tengok bersaut satu, selalu ada expo kan, meriah kan waktu malam. Kau nak makan apa? Western, Jepun, ada belaka. Jadi suasana itu dia mempengaruhi juga kepada pembelajaran emosi, sahsiah, disiplin murid-murid terutama yang tingkatan 5. Jadi bila mereka duduk yang bersaut 4, bersaut 5, tak ada apa kan, jom kita pergi bersaut 1, best bah situ. Ada expo bah. Dulu kalau anak-anak tengok dulu waktu COVID pun ada expo bersaut 1. Pasal tak? Dululah. Tak tahulah. Tapi saya pasal. Yang lain tak pasal. Orang sampai tegur saya. Tanya, Ustaz, tak boleh ke tegur dia orang tu buat tu? Masa COVID boleh buat.
Kan? Bila tanya orang kampung dia cakap apa? Hendak risau, jangan risau bah Ustaz. Ini orang besar kebal-kebal semuanya ni. Wallahualam, itu dah ceritanya. Okey. Tapi kalau anak-anak ada masa nanti boleh juga tanya kaunselor SMK sudah besar untuk dapatkan sedikit maklumat. Bukan kita nak korek rahsia, tak ada. Kita boleh tanya untuk kita jadikan pengajaran dan kita macam saya cakap tadi lah, kalau buat beasiswa di mana kita boleh bantu. Sahila dulu sekolah di mana? Pesawat ke? Ya, saya sekolah pesawat. Oh memang sekolah pesawat lah. Bagus. Boleh buat aktiviti semua lah kat situ. Ya Ustaz, insyaAllah. Mudah-mudahan. Boleh si Awang ni datang dari ni. Sekarang di Sabah kan ni? Cantik di belakang dia. Boleh datang sini pesawat. Awang akan buat program juga Ustaz nanti? Boleh, kita buat program selalu. Saya masa belajar saya suka buat beasiswa. Banyak saya buat. Sampai ke Sabah saya pergi. Okey. Seterusnya. Terima kasih Ustaz atas jawapan yang diberikan. Okey, untuk soalan seterusnya. Apabila kita melihat perspektif masyarakat yang mempunyai taraf hidup yang tidak mampan, iaitu golongan berpendapatan rendah, golongan tersebut antara mangsa tertindas pada waktu pandemik COVID-19 ini. Justeru itu, kesan daripada kurangnya wang ringgit tidak mampu memiliki peralatan, gadget dan seumpamanya mengakibatkan pembelajaran seseorang pelajar terbantut di usia sedemikian disebabkan tiada unsur atau material yang menjadi sumber rujukan kepada mereka. Adakah ianya memberi kesan terhadap pelajar tersebut sekiranya pada masa akan datang sekolah akan dibuka seperti biasa? Silakan Ustaz. Soalan. Ini soalan macam jawab STP soalan. Dulu saya mengajar STP tau. Sejarah, saya mengajar sejarah dan tamadun juga. Masa STPM. Soalan panjang. Kena jawab panjang lah. Ada berapa perenggan nak kena jawab tu kan. Ada ambil STP ke sini dulu? Tak ada ke? Okey. Sini berkaitan dengan taraf hidup. Okey, berpendapatan rendah. Kemudian mangsa tertindas pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap pelajar. Memang memberi kesan lah. Okay. Sebab mereka mungkin nanti akan agak ketinggalan daripada murid-murid yang ada kemudahan yang macam-macam. Kan? Contohnya ada satu murid itu tinggal di Besau 4. Dia tak ada semua. Handphone tak ada. Kan? Bila tak ada handphone, kita tidak boleh berhubungan dengan dia. Yang ada mak dia. Mak dia ada handphone, dia cakap beritahu saya, Ustaz nanti malam saya balik kerja baru boleh tengok. Kan? Bila balik kerja malam, maknya bagi handphone dekat dia, nak boleh belajar, kita bayangkan siang tadi ada 3-4 mata pelajaran. Kan? Takkan mak dia nak bagi sepanjang-panjang tu. Nanti tiba-tiba neneknya telefon ke mak dia, kan? Ataupun suami dia telefon, ayah dia telefon dulu, atas terganggu. Jadi maknanya memang sangat memberi kesan lah kepada pelajar yang dimaksudkan itu. Maknanya bila masa akan datang sekolah akan dibuka seperti biasa ni, kita akan dapat kesan nanti. Walaupun belum ada lagi statistiknya begitu, tapi saya yakin kita akan dapat nanti. Contohnya kita tanya soalan yang pendek pun, kalau dalam bidang agama kan, kita tanya pun, cuba senaraikan jenis-jenis haji. Contohlah haji. Kan ada haji kira, haji tamatung, haji apa tu. Mesti yang dah belajar tadi dia mesti boleh jawab. Yang tak ada handphone dia nak jawab apa? Tak pernah jumpa Pak Ustaz, tak pernah dengar. Dia cakap macam tu. Padahal benda tu ada. Okey, jadi memang ada kesan lah. Unsur material yang menjadi sumber rujukan kepada mereka tu dia agak terganggu lah. Okey ke? Ustaz, izinkan saya mencela. Kalau tidak menjawab soalan nanti tanya soalan. semua. Okey. Ya. Berkaitan dengan soalan ini juga, adakah inisiatif lain yang dapat dilakukan oleh pihak sekolah untuk membantu golongan ini, yaitu berpendapatan yang rendah,
supaya mereka tidak lepas daripada aktiviti pembelajaran semasa pandemik ini? Okey, terima kasih soalan. Hampir terlupa saya nak bagi tahu. Saya ditanya. Okey, kepada murid-murid yang tidak ada gadget-gadget macam tu, handphone semua, kita ada sebut satu nama disebut modul. Modul ni maksudnya kita akan bagi guru-guru akan berikan satu modul ataupun soalan ataupun nota dan dia akan ambil mengikut tarikh. Biasanya contohlah kita bagi hari Isnin ini, Isnin, dia akan ambil soalan dan modul itu, okey. Kemudian dia akan hantar pada hari Isnin minggu hadapan. Seminggulah. Dia masa hantar tu dia akan ambil pula modul yang lain. Bergantilah. Mana satu hari pertama, Isnin pertama ambil. Isnin yang berikutnya dia hantar yang modul nombor 1, dia ambil modul nombor 2. Okay. Seterusnya dia hantar pula nombor 2, dia ambil yang nombor 3. Ini kepada murid yang tidak ada handphone. Tapi maklumat dia dapat melalui kawannya. Kawannya akan beritahu pada dia. Kata, okey, hari ini Isnin, jadual untuk ambil modul untuk tingkatan 1. Subjek apa dia ambil? Dia ambil lah. Okey. Tapi kalau yang betul-betul nak belajar, dia akan jawab lah. Kepada yang tak belajar, dia akan simpan je di rumah. Dia ambil sebab nak keluar pergi bersatu-satu. Sambil-sambil pergi pasar, pekan hari Jumaat pagi tu dia pergi. Ambil, lepas tu tak hantar. Tapi maknanya itu adalah antara usaha kita. Okay, kita bagi dia dipanggil modul. Macam kertas soalan jugalah. Okay. Dia ambil, kemudian dia hantar. Dan kita bagi jadual. Okey. Okey, Ustaz. Terima kasih atas jawapannya. Ya, sama. Terima kasih Ustaz. Saya persilakan kepada awak untuk memberi soalan seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Ustaz Idris. Saya perkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Awang Kuzaini bin Aung Zainal dan pelajar daripada ISMP Reka Cipta. Untuk soalan ketiga, ianya berbunyi, bagaimanakah pula dengan pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaut, daerah Batang Pedang yang tinggal di luar bandar yang mempunyai masalah dan kekurangan material atau bahan pembelajaran? Adakah mereka dapat mengikuti proses pembelajaran atas talian yang dijalankan sepanjang pandemik COVID-19 ini? Okey, terima kasih kepada soalan awangku dan merujuk ini kepada pelajar tingkatan 5 di Bersaut lah kan. Okey, saya ulang baliklah macam tadi, menjawab soalan yang lebih kurang hampir sama, iaitu tingkatan 5 memang kita yang tak ada memang kita gunakan modul seperti yang saya maklumkan pada permulaan tadi. Okey, contohnya modul sejarah dan pendidikan Islam. Tapi sebelum tu kita masukkan jadual dan tarikh bila mereka perlu ambil modul, bila mereka perlu hantar, dan guru juga diberikan tarikh bila perlu hantar kepada murid untuk buat ulasan semua. Itu caralah yang dibuat kepada murid yang tidak ada kemudahan-kemudahan tu, material bahan pembelajaran. Okey, dan tingkatan 5 yang tingkatan 5 yang baru ambil SPM ni kan, yang 2020 ni kan, dia ada kaitan juga di mana kita bekerjasama dengan PIBG dan juga pihak JKKR. JKKR lah dia panggil Felda kan, untuk mencari tempat, contohnya yang sudah kita buat di Dewan Bersaut 2. Kita bagi jadual untuk semua tingkatan 5 ikut tarikh dan ikut subjek. Contohnya pada hari Isnin 1.5 jam mula BM, kemudian rehat, kemudian sejarah, dan itulah ada jadual diberikan lah. Maknanya murid perlu hadir ke dewan tersebut. Okay. Pada masa PDPR hadir ke sekolah tak boleh. Masa yang PDPR yang baru-baru ni kan, sebelum mereka periksa lah. Jadi kita kena bekerjasama dengan JKKR, okey. Maknanya pihak berkuasa setempat. Itu antara yang kita buat. Mana murid perlu hadir lah. Perlu hadir dekat situ. Jadi kuranglah sikit beban dia guna internet apa semua tu. Okey, boleh menjawab soalan?
Boleh Ustaz. Dan saya ada penambahan sedikit lagi. Siapakah yang menyediakan modul tersebut? Okey, modul kalau di Bersaut kita pertama kita di sini ada ketua panitia dan dia ada guru-guru di bawah panitia. Maksudnya kalau panitia sejarah, di bawahnya ada guru yang mengajar sejarah seramai 4 orang contohnya kan. Jadi ketua panitia akan berbincang dengan guru-guru yang mengajar sejarah apakah modul ataupun bentuk soalan ataupun nota yang sesuai diberikan kepada kelas-kelas ini. Dia berbeza kalau kelas yang cemerlang berbeza dengan kelas yang belakang. Okey, di situ jawatan kuasa panitia ni akan wujudkan, akan bina soalan, akan bina modul untuk diberikan kepada murid. Kalau 5K contohnya 5 yang belakang, mestilah soalannya agak mudah. Fokus kepada maknanya mesti lulus. Okey. Kalau kelas yang pertama fokus kepada modul yang dipanggil boleh dapat A. Dipanggil di sini kita panggil kejora. Apa dia kejora? Kejor A. Kejor tu bahasa Perak. Kejor A. Dia panggil kejora. Itu contoh yang diberikan lah. Jadi maknanya kalau kejora kita bagi kepada kelas yang pertama, kejor A. Kalau yang kelas bawah tu dia tak bagi sebut nama apa, bagi nanti dia mereka terasa pula kan. Kita bagi soalan agak mudah. Soalan-soalan yang mudah you mesti tackle. Okey. Okey, baiklah. Terima kasih atas jawapan yang diberikan. Soalan seterusnya adalah Awang. Okey. Ustaz minta maaf, izinkan saya bercela. Saya ada soalan. Mengenai pengambilan modul. Adakah pada tingkatan 5 mereka memberikan kerjasama atau maklum balas dengan baik dalam pengambilan modul dan nota-nota yang diberikan daripada pihak sekolah? Adakah mereka tiada halangan untuk mengambil modul? Mungkin ada halangan. Okey, terima kasih soalan. Halangan tak halangan. Okey. Berkaitan dengan modul tadi. Kita tengok kelas, dia ada 5 kelas. Kelas pertama, kelas kedua, kelas ketiga, mengambil modul tak ada masalah. Dan mereka ambil biasanya on time lah. Kalau kita suruh ambil hari Isnin, paling lewat dia ambil petang itu. Okay. Bagi kelas yang belakang ni, 5K contohnya kan. Suruh ambil modul hari Isnin, kadang-kadang hari Jumaat baru dia ambil. Kadang-kadang hari Sabtu, kadang-kadang nak ambil langsung. Okay. Dia tak ambil langsung modul tu. Apa sebab? Tadi dengar ada kaitan yang pertama tadilah. Ada yang mereka bagi tahu, mereka tak tahu. Tak ada gadget. Sebenarnya dia tahu. Semuanya tak nak ambil. Ada yang kerja, ada yang memang sikap lah. Ni kira masalah sikap lah ni. Suasana tadi dalam rumah. Tidak ada suasana pembelajaran. Kemudian ibu bapa bekerja ataupun datuk nenek yang jaga. Dia tidak ada bagi tahu kepada cucunya atau anaknya. Kau pergi ambil modul tu hari ini. Jangan lambat-lambat. Kan? Sebab kita ada grup ibu bapa. SMK Federal Bersaut. Ada juga kita bina grup WhatsApp ibu bapa. Jadi sebarang makluman berkaitan dengan mengambil tarikh modul pada tarikh-tarikh tertentu, kita inform dalam grup ibu bapa. Okay? Jadi mereka tahu anaknya pergi ke tak pergi. Sebab ada ibu bapa yang cakap, dia cakap, saya sudah kasih tahu Ustaz sama anak saya. Tapi dia tidak peduli, diam-diam saja. Apa boleh buat? Kan? Jadi modul tinggal modul lah kelas belakang. Tapi kita ada strategi lain lah. Contohnya, ni nak terus sambung ya. Nanti kalau ada soalan yang ada kaitan dengan yang ni, kita tak payahlah tanya balik. Okay. Contohnya murid-murid yang tidak langsung respon dalam kehadiran PDPR. Kan? Kita bagi modul dia tak ambil. Jadi pihak HEM, Hal Ehwal Murid, mengambil inisiatif iaitu kita telefon terus kepada ibu bapanya, tanya. Kita tak cakap ambil tindakan, tak ada. Kita tanya. Encik, pakcik, kita nak tanya pasal anak pakcik ni tidak hadir kelas. Boleh datang sekolah ataupun bagi tahu kami sebab-sebab. Mereka kena buat surat tunjuk sebab. Untuk makluman masa PDPR ini, kalau murid tidak hadir,
tindakan tidak boleh diambil. Okey, tak boleh ambil. Nak buang sekolah ke tak boleh. Nanti dah berjumpaan bersemuka nanti boleh. Okey, PDPR ni dia tak boleh ambil. Hanya ibu bapa diminta untuk beri surat tunjuk sebab aja. Dia bagilah tunjuk sebab. Dan amat mengejutkan bila dia kata, apa? Saya tak tahu ustaz anak saya rupanya ada kelas. Wow, itu jawapan bonus. Ada setengah ibu tu telefon saya, dia beritahu, saya sudah beli handphone pada anak saya. Saya tanya, ada kelas ke? Anak saya kata tak ada kelas. Yang sekolah menengah. Dia pun cakap, ustaz saya heran, anak saya yang sekolah rendah ada kelas. Sekolah menengah tak ada kelas. Itu maknanya sikap lah. Tapi tak banyak tu. Walaupun tak ramai, tapi dia bagi kesan juga kepada. Okey, itu berkaitan dengan modul. Okey, boleh? Okey. Okey Ustaz, selepas Ustaz berceritakan mengenai modul tersebut, saya ada sedikit lagi pertanyaan. Okey, boleh sambung sampai di mana sudah kita? Okey. Seterusnya soalan saya mengenai adakah guru yang menjaga tempat pembahagian modul tersebut? Ini soalan saya. Okey, guru yang jaga tempat itu dia ada bagi masa. Okey, contohnya pada hari Isnin tu ada guru yang bertugas mengambil. Katalah tingkatan hari Isnin, contoh kan. Hari Isnin, tingkatan 1 pelajar ambil modul. Jadi penyelaras tingkatan 1 akan ada di pondok jaga. Modul hanya boleh dibenarkan ambil di pondok jaga aja, dia tak boleh masuk dalam kawasan sekolah. Tapi guru tunggu terhad masanya. Contohnya sampai pukul 12. Dia akan tunggu sampai pukul 12 lah. Petang, murid boleh ambil modul tapi melalui jaga sajalah. Dia catatkan nama dekat situ. Dan di pondok jaga saja sampai pukul 5 saja. Tapi hari-hari boleh ambil. Maksudnya di sini pengambilan modul dijaga oleh guru penyelaras tingkatan atau guru yang mengajar tingkatan tersebut lah. Ada jadualnya lah. Cumanya tidak sampai petang lah, sampai pukul 12 begitu. Okey. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya kita beralih kepada soalan khusus, iaitu apakah maklum balas daripada ibu bapa dalam menghadapi situasi PDPR yang menjadi rutin harian bagi ibu bapa untuk memerhati pembelajaran anak-anak mereka di rumah? Adakah ia memberi kesan negatif terhadap isu-isu yang berkaitan dengan gangguan persekitaran pembelajaran sehingga merenggangkan hubungan antara anak dengan ibu bapa? Atau sebaliknya? Mohon pencerahan daripada Ustaz. Okey, maklum balas ibu bapa. Okey, setakat ini dia ada tiga kategori ni. Pertama, ibu bapa yang sangat prihatin dengan kehadiran anaknya dalam kelas PDPR. Ini sangat memberi kerjasama. Kadang-kadang bila cikgu yang lewat beri tugasan, dia message ke saya, dia kata, Cik Ustaz, subjek sekian-sekian ni tak ada kelas ke? Okey, itu kategori yang pertama. Kategori yang kedua ialah ibu bapa yang biasa-biasa saja. Okey, ada kadang-kadang dia tanya juga walaupun dia tak berapa nak aktif macam yang kumpulan pertama tadi, tapi dia tetap bertanya. Tapi macam dalam lepas seminggu sekali dia tanya. Ini agak selulah. Dan yang ketiga ialah ibu bapa yang tak ambil tahu langsung lah ni. Dia tak tahu. Sehingga kan pun kita maklumkan kepada ibu bapanya, dia pula bertanya, oh ada kelas ke? Sakit telinga mendengar macam gitu. Dan merenggangkan hubungan antara anak dengan ibu bapa. Ini masalah mereka, rumah tangga mereka lah. Kan? Sebab kita ini belum sampai lagi kajian sampai tahap ini. Merenggangkan hubungan antara anak dengan ibu bapa. Cumanya anak-anak ibu bapa adalah beritahu kata anak-anaknya minta mereka belikan handphone untuk belajar. Jadi ibu bapa dia terpaksa berusaha mencari sumber keuangan untuk membelilah handphone tu kan. Tambah kalau anaknya ramai, sekolah rendah minta, yang sekolah menengah minta. Mungkin dia tak boleh penuhi semua. Itu sebab ada ibu bapa yang bagi tahu anak saya berkongsi telefon bimbit
untuk hadir kelas PDPR. Jadi maknanya mereka akan berbahagi-bahagilah. Baiklah Ustaz, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Sangat jelas sekali mengenai jawapan tersebut. Okey, seterusnya kita akan beralih kepada soalan iaitu cadangan-cadangan yang dapat diaplikasikan dan dipraktikkan dalam isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Felda Bersaut, daerah Batang Padang. Dipersilakan Saudari Kristina dan Saudari Aziani untuk memberikan soalan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Jadi nama saya Kristina. Okay, kita dah sampai ke bahagian soalan yang terakhir. Jadi sikit je lagi Ustaz. Okey, soalan yang pertama pada pandangan Ustaz, apakah cara yang baik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif khasnya bagi pelajar tingkatan 5 sekolah menengah Kebangsaan Felda Bersaut semasa menjalankan PDPR sewaktu pandemik COVID-19 ini? Okey, cara yang baik ya. Sekarang ni cikgu dah tak fikir dah ni sebab dia dah nak bersemuka dah. Bagaimanapun kita cuba sentuh sikitlah cara baik untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang positif untuk pelajar tingkatan 5. Yang pertama sekali perlu ada tidak kena ada apa tu kata peranti gadget lah kena ada. Okey. Dan sebenarnya di sekolah ini kita ada mohon bantuan bagi pihak murid. Okey. Contohnya yang kita ada setakat ini ialah bantuan awal persekolahan RM100 untuk setiap pelajar yang layak. Dah dibagi pun duit tu. Jadi 100 tu kalau beli mungkin tak cukup lah untuk beli handphone. Tapi boleh tampung sikit. Okey. Ada murid kita setakat ini kita telah berikan seramai 388 orang murid. Bantuan awal persekolahan dapat 100 orang. Kemudian zakat tahun ni kita dapat sehingga 110 orang, 22,000. Itu zakat RM200 seorang. Okey. Dan ada lagi lah yang beasiswa 740 untuk tingkatan 5. Okey. Dan kita ada juga murid miskin akan dapat. Jadi maksudnya cara yang baik untuk persekitaran pembelajaran ini persekitaran pembelajaran yang positif. Maknanya cadangannya di rumah perlu wujudkan suasana pembelajaran. Suasana belajar tu perlu ada di rumah. Kalau suasana di rumah tu ada contoh dalam suasana di rumah tu dia suasana muzik. Asyik pasang lagu je. Tak ada nak belajar. Kan? Ataupun suasana di rumah tu suasana karaoke. Ada kan? Dekat Felda banyak. Terolak ada. Saya asal Felda Terolak. Kamu tengok kat simpang Terolak tu. Ada karaoke. Suasana karaoke. Mana suasana perlu wujud, persekitarannya perlu wujud di rumah dahulu. Di sekolah tak ada masalah. Okey? Supaya murid boleh belajar dengan selesa. Okey? Okey. Kalau tak menjawab soalan nanti kita jawab pakai WhatsApp ya. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Jadi soalan seterusnya, apakah cara-cara untuk membantu pelajar tingkatan 5 SMK Felda Bersaut dalam mengatasi cabaran dalam mengaplikasikan pembelajaran sewaktu pandemik COVID-19 ini? Cara-cara ya, ada banyak ni cara-cara. Setakat yang boleh terfikir ialah sekarang ni dah tak ada dah satu waktu pandemik. Okey. Soalan ni boleh tukar dah ni. Sebab sekarang dah lepas dah waktu hari Isnin dah mula bersemuka. Tapi walau bagaimanapun cara-cara membantu pelajar mengatasi cabaran dalam mengatasi pembelajaran sewaktu pandemik COVID-19 ialah pertama sekali kita nanti bila buka sekolah kita adakan semangat motivasi. Okey, murid-murid tingkatan 5 perlu orang kata beri motivasi semula untuk belajar. Mungkin ada mereka selama ni dah fed up dah, tak ada semangat dah tu. Sekarang kita timbulkan semangat bagi tahu tentang kepentingan
pembelajaran, terutama tingkatan 5, SPM. Itu sebab namanya Sijil Pelajaran Malaysia, dia sijil. Kalau PT3, PMR tu, sebab tu dia dah tak ada, dia namakan penilaian. Pentaksiran. Kemudian UPSI dia panggil ujian penilaian. Jadi benda semua yang paling bernilai ialah SPM, itu namanya Sijil Pelajaran Malaysia. Pihak sekolah akan adakan pertemuan semula dengan semua murid tingkatan 5 untuk kita bina semula semangat mereka. Di sinilah jadi di sini peluang untuk anak-anak UPSI ni ambil peluang pun boleh. Kita buat program untuk bina semangat mereka. Kan? Terutama kalau di sini macam Siti Suhailan ni orang bersaut. Kita bina semula adik-adik kita yang di bersaut. Bekas pelajar bersaut kan? Okay. Boleh kontak semula dengan kaunselor untuk kita buat program bersama mereka. Sebab dengar ceritanya setakat ini SPM yang murid sekarang ini akan ambil SPM tahun hadapan juga, tapi agak awal sikit lah. Bulan 1, bulan 2 gitu. Okay? Dan kita juga akan bekerjasama cara-cara membantu pelajar kan. Kita juga akan bekerjasama dengan pihak Felda dan juga agensi luar untuk bersama-sama membuat program untuk kita bina semula keyakinan murid-murid tingkatan 5 untuk menghadapi peperiksaan. Mana yang tertinggal itu tak ada masalah. Kita boleh kejar semula. Okay? Dari segi pembelajaran PDPC, mana-mana yang tertinggal kita akan ulang semula, tapi dalam bentuk ada modul khas lah. Macam mana kita boleh cover balik semula. Okey. Terima kasih Ustaz atas pencerahan tadi. Jadi seterusnya dijemput Aziani untuk soalan yang seterusnya. Assalamualaikum. Nama saya Aziani dan saya akan menanyakan soalan yang ketiga. Masih dalam cadangan, iaitu apakah tindakan guru bagi memastikan pelajar-pelajar tingkatan 5 sekolah menengah kebangsaan bersaut dapat mencapai objektif pembelajaran meskipun terdapat banyak gangguan persekitaran semasa proses pembelajaran. Itu saja. Okey, ini khusus tingkatan 5 ya. Okey, baik. Pertama sekali, bila buka sekolah ini, kami bagi pihak HEM akan bekerjasama dengan pihak kaunselor. Kita akan kesan dari segi kehadiran dahulu. Okay, semua murid tingkatan 5, kalau dapat kehadirannya 100% itu cantik. Sebab yang penting murid hadir dulu. Kalau dia tak hadir, dia akan ada gangguan untuk pembelajaran. Bila dia dah hadir, dia ada di dalam kawasan sekolah, maka peluang bagi guru untuk sampaikan maklumat dan ilmu kepada mereka. Okay. Murid-murid yang tidak hadir nanti, kita akan buat lawatan. Dipanggil ziarah cakna. Ziarah cakna. Ada setengah sekolah disebut ziarah secawan teh. Ziarah secawan teh. Agaknya pergi bawa teh kot. Minum teh. Tapi nanti konsep itu kalau dibenarkan nanti kita akan buat. Sebab setakat ini kalau nak melawat ke rumah-rumah ada gangguan sikit lah. Kan? Tapi setakat ni kalau nanti tak ada masalah, kita akan buat lah. Maknanya murid, kita akan pastikan kehadiran murid tingkatan 5 perlu hadir sehingga mencapai 100%. Bila mereka hadir ke sekolah, maka ilmu kita boleh sampaikan. Murid yang tidak hadir, kita akan pergi melawat ke rumah-rumah. Okay? Dan murid tingkatan 5 ini juga akan diberi kepada guru-guru tertentu, dianggap mungkin dia disebut macam mentor-mentee lah. Tapi biasanya guru kelas tu akan ambil tindakan seterusnya lah. Dia akan beri penumpuan. Okay? Kumpulan-kumpulan murid yang bermasalah akan dikesan. Kumpulan yang ada cemerlang kita beri. Mereka terus akan apa boleh panggil momentum ke apa benda. Akan terus kekal. Semangatnya akan terus kekal. Sebab ada murid yang cemerlang pada permulaannya, biasa tengah tahun, akhir tahun, tiba-tiba SPM dia jatuh. Okay? Jatuh sebab apa? Hanya kerana ini pasal budak-budak muda lah ni. Kan? Cinta-cinta punya pasal. Okay? Sebab ada di sekolah yang pernah saya pernah mengajar di satu sekolah tu. Tapi bukan di Sandakan abang. Ada satu sekolah tu. Ini bukan pengajaran lah kan. Dia belajar bagus. Belajar sangat bagus.
yang perempuan. Sangat bagus belajar. Yang laki-laki tu kurang sikit. Tapi mereka ada fail lah, kawan baik. Budak tingkatan 6 ni. Tiba-tiba bila ada masalah, yang perempuan itu tinggalkan dia, yang laki-laki tu flash. Bila flash, habislah. Tak ada. Di situ yang ada masalah tu. Jadi murid-murid ini kalau ada di besar, kita akan cuba kesan. Tak payahlah cerita pasal benda tu lagi kan. Awal dia tak ke mana benda tu pun. Dan ada sekolah sehingga dia sanggup mencederakan diri dia hanya kerana kes-kes yang macam ini. Okay? Tapi setakat ni sepanjang saya di Besau ni, setakat ni tak ada. Yang ada ialah dia tidak dapat belajar kerana masalah ibu bapa, perceraian ibu bapa. Itu setakat ni yang ada. Sebab di Besau ni dia tak adalah nak sampai cedera diri kan. Okey. Maaf ya Ustaz, saya nak tanya sikit berkaitan dengan objektif pembelajaran kan. Okey, macam kita tahu kan gangguan persekitaran mesti ada macam Ustaz terangkan tadi. Jadi macam mana guru-guru mencatat setiap objektif pembelajaran pada setiap mata pelajaran tu? Oh, objektif pembelajaran. Macam mana nak cerita ni? Dia kena tengok buku rekod ni. Cerita seringkasnya mungkin Ustaz. Okey. Dia objektif pembelajaran ni, dia macam contohnya dia ada 3 kan. Okeylah, katalah dia ada yang boleh diukur. Contohnya daripada dalam kelas tu ada 20 orang murid kan. Okey. 15 daripada 20 orang murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 faktor. Oh, 5 banyak sangat. 3 faktor kejayaan murid dalam SPM. Dah 15 kan? 15 daripada 20 kan? Okey. 5 murid hanya dapat menyenaraikan 1 faktor sahaja. Dan mereka diberi bimbingan tambahan. Jadi cikgu akan buat itu. Jadi yang 5 lagi tu akan dikesan siapa muridnya, kemudian akan cikgu kena pergi terus tanyalah dengan budak itu. Itu kelebihannya bersemuka ni. Kalau PDPR kita tak boleh dapat. 5 lagi tu kita tak boleh jumpa siapa dia. Muka pun tak kenal. Kalau maksudnya PDPR ni memang tak dapat kesan ke macam mana? Kesan boleh tapi dia banyak kurang sikit. Dia punya kejayaan tu nak apa orang kata, nak tackle murid, menyelesaikan masalahnya agak sukar. Sebab kita tak jumpa dia. Kadang kita tanya soalan, kita minta tanya dia semua pakai handphone saja. Kan? Kalau bersemuka, okey. Dan kami guru-guru ada juga beritahu, kita guru-guru sekarang yang mengajar sekarang dilatih mengajar bersemuka, bukan dilatih mengajar ikut PDPR. Jadi guru-guru kena lebih explore lah pasal ilmu tu kena cari. Okey, menjawab ke soalan? Kalau tak jawab nanti PM lain je. Ya, insyaAllah jawab. Terima kasih Ustaz. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Secara rumusan kami dapat menyimpulkan bahawa isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 sewaktu pandemik COVID-19 di Sekolah Menengah Kebangsaan Seridah Besau, daerah Batang Padang perlu diambil penekanan agar pelajar dapat menikmati kehidupan belajar yang mampu menggapai matlamat falsafah pendidikan kebangsaan serta dasar pendidikan kebangsaan. Sebelum kita tamatkan sesi temu bual ini, setiap wakil daripada ahli kami akan menyimpulkan hasil daripada temu bual yang telah dilaksanakan. Dipersilakan wakil kumpulan yang pertama untuk menyimpulkan. Baiklah, saya wakil dari grup penyoal faktor. Secara kesimpulannya, faktor-faktor yang didapati sepanjang temu bual tadi yang menyebabkan perubahan kepada aspek pengajaran, persekitaran dan penyampaian ilmu kepada guru dan pelajar tingkatan 5 ialah capaian kemudahan internet, suasana pembelajaran yang tidak kondusif untuk belajar dan mengajar, kepakaran dalam menggunakan teknologi dan inovasi, kemudahan teknologi
kurang. Dan persekitaran sekeliling sememangnya sangat mempengaruhi PDPR pelajar, terutamanya sekali semasa berada di rumah yang kurang kondisif berbanding di sekolah. Sekian kesimpulan saya dan seterusnya diteruskan oleh Saudara Awang. Okey, sebagai kesimpulan untuk kesan Jerry iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek amat memberi kesan terhadap pembelajaran pelajar seperti murid tidak aktif. Seterusnya adalah masalah kesihatan mental juga. Sekolah ini mempunyai masalah tapi tidak ramai, tetapi juga perlu diambil perhatian terutamanya mengenai penghayatan dalam agama. Ketidakselesaan pelajar dalam rumah memberikan kesan kepada pelajar. Okay, seterusnya adalah taraf hidup bagi pelajar yang mempunyai masalah kewangan juga dapat memberi kesan yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan pelajar yang mempunyai akses yang lebih ataupun mempunyai taraf hidup yang lebih tinggi. Okey, seterusnya adalah pelajar tingkatan 5. Mereka juga ada yang memberikan kerjasama dan ada yang tidak memberi respon. Sekiranya pelajar ataupun pelajar tersebut tidak memberi respon, sekolah perlu akan mengambil tindakan dengan meminta surat tunjuk sebab sekiranya pelajar tersebut tidak hadir ke sekolah. Dan untuk maklum balas daripada ibu bapa juga terbahagi kepada 3 kategori iaitu sangat prihatin, biasa iaitu aktif tetapi tidak berapa aktif tapi mengambil tahu, dan seterusnya adalah tidak mengambil tahu langsung. Okey, seterusnya saya akan berikan kepada cadangan iaitu Aziani. Baiklah, untuk kesimpulan bagi cadangan, pelbagai cadangan yang telah dijalankan pelbagai cadangan yang telah dijalankan oleh pihak sekolah, dan cadangan-cadangan seperti memberi bantuan kepada murid dan juga menziarah murid dan lain-lain. Cadangan-cadangan seperti inilah yang akan mampu membantu menambah baik lagi tentang isu gangguan persekitaran pembelajaran PDPR dan sikap pelajar tingkatan 5 di sekolah ini sewaktu pandemik COVID-19. Dan seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Saudari Christina. Terima kasih. Okey, baiklah. Terima kasih Saudari Aziani. Jadi dengan tamatnya kesimpulan itu tadi, maka berakhirlah sesi temu bual kita pada malam ini. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Idris atas kesudian Ustaz untuk bersama-sama kami dalam Google Meet pada malam ini. Seronok malam ni. Dapat kenal ramai anak-anak tu. Seronok. Boleh buat selalu ni. InsyaAllah nanti kalau ada kenapangan kami akan buat program bakti ke. Cantik. Kita try yang tingkatan 5 tahun ni. Ya, okey. Jadi sebelum kita bersurai, kita nak angkat gambar dulu dengan Ustaz semua. Okey, Awang boleh tolong screenshot? Boleh? Alright. Okey, dalam kiraan 3, 2, 1. Okey, sekali lagi. Dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Okey, terima kasih Ustaz. Okay, kena hantar gambar ni pada saya ni. Nanti. Gambar video sekali. Cikgu-cikgu bersaut sudah tanya ni apa program apa tu. Okey, seronok berkenalan dengan semua. Harap kita teruskan. Terima kasih Ustaz. Abang boleh datang jumpa Terima saya. kasih Ustaz. Geng sandakan ni semua sama. Okay Ustaz, terima kasih banyak. Apa-apa nanti saya WhatsApp.